Baik. Kalau betul-betul roh spirit ataupun Holy Spirit ni berfungsi, maksudnya ada kuasa mengampunkan dosa. Baik. Dalam dunia ni, negara mana paling banyak penjara? Dalam dunia ni, negara mana paling banyak penjara? Oh, negara hak besar-besar lah. Kita kata antaranya Amerika, Rusia. Dah ada kuasa mengampunkan dosa, buat penjara buat apa lagi? Dah penjara tempat orang bersalah. Dah bersalah, ampunkan dosa terus lah. Dia bersalah, ampunkan dosa. Dia bersalah, ampunkan dosa. Buat apa nak buah dalam penjara? Dah kuasa mengampunkan dosa tu kamu ada, perlu lagi tak penjara? Tak, kalau kita main logik lah, tak payah dah lah. Oh, dia ni rogo orang, okey, aku ampunkan dosa. Tak ada dosa dah. Dia ni bunuh orang, aku ampunkan dosa. Tak ada dosa dah. Tak payah buat jail-jail sekali. Ni bubuh jail ni tak boleh nak ampun ke? Macam mana? Kekuasa pengampunan tu disekat dah. Maksudnya buat apa lagi? Maksudnya mereka pun tak boleh pergi ya. Maksudnya benda tu karut, benda tu marut. Bukan harut-marut. Harut-marut tu lain. Ni karut-marut. Banyak benda lah yang kita boleh apa? Kita boleh lawan dengan akal. Untuk kita timbang atas logika dan rasional tu tak masuk. Tapi hakikat sebenarnya Holy Spirit yang mereka percaya tu siapa? Ni tak boleh cerita di sini. Dia jadi fitnah pula. Kalau ikut yang sebenar Holy Spirit tu ada berkenaan dengan Islam kita. Hak sebenar sekali. Tapi mereka percaya Holy Spirit itu satu roh suci. Satu roh suci yang ditiupkan ke dalam rahim Maryam sehingga melahirkan Isa. Kalau kita dalam Islam jumpa dalam Quran, Ruhul Kudus merujuk pada siapa? Jibril. Ruhul Kudus merujuk pada Jibril, hak sebenar. Tapi hak saya maksudkan tadi, Holy Spirit di sisi mereka siapa? Hak Islam tu Ruhul Kudus Jibril lah. Di sisi mereka Holy Spirit tu Pani. Kena tahan saya untuk tahu tu. Jangan bagi saya balik. Okey, boleh berhenti dah, habis dah ni. Okey, sikit lagi saya nak habis. Bila benda-benda tadi dah kena salib. Ni lah antara rentetan cerita. Dan yang kita boleh sambung, atas sebab itulah Allah, kalau kita kata, nak kata apa? Nak kata rehatkan Nabi Isa, mungkin tak tepat kalimah rehat. Kita kata angkat tu, kita nak kata apa? Sementara tu. Nak kata rehat ke, rehat pun tak betul kot. Nak kata apa? Nak kata simpan ayat kita lah, bahasa kita lah tu mungkin tak betul, simpan lah. Kalau kita pemain simpanan tak guna lagi tak? Orang lain duk tengah main, hak ni nak guna nanti hak penting-penting. Jadi bila hak penting-penting tu dalam hadis Nabi, bila Nabi Isa turun kelak, apa tugas-tugas dia? Antara hadis-hadis sahih cerita, pertama mematahkan tiang-tiang salib. Yang kedua membunuh babi. Yang ketiga menghapuskan cukai. Yang keempat, hak paling penting membunuh Dajjal. Baik. Ada sebahagian ulama-ulama mentafsirkan secara harfi, literal. Dia ambil hak literal sungguh. Ada yang kata ini bentuk majas. Bila majas tu dia bukan hakikat tapi dia kiasan. Baik. Kalau kita kata mematahkan tiang salib, kita ambil hakikat dia, literal. Jadi gambaran dia Nabi Isa ni turun cari hak jenis tiang salib, pi repih patah, jumpa salib repih patah. Dia akan jadi lagu tu lah kalau kita ambil hakikat. Membunuh babi, pantang jumpa babi, bunuh. Jumpa babi, bunuh. Jumpa babi, bunuh. Okey, yang kias kata majas tu, umpama mematahkan tiang salib, apa dia? Mematahkan hujah Nasrani dan Kristian, seolah-olah dia nak membetulkan balik akidah dan intikad bahawa dia tu bukan anak Tuhan. Dia adalah seorang hamba Allah yang bertaraf Nabi dan Rasul saja. Dia betulkan baliklah akidah sebenar. Yang kata hak bunuh babi tu, ada setengah ulama kata majas dia meneruskan pengharaman dalam Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Contoh dalam Quran, pengharaman babi. Jadi dia mari meneruskan pengharaman babi tu. Bukan kata jumpa babi bunuh. Zaman Nabi Muhammad tak ada babi ke? Zaman Nabi Muhammad ada babi ke tak ada babi?
Ada, tapi jumpa tak suruh bunuh kan. Babi tetap ada, tapi jangan kamu makan babi. Hak ni Nabi Muhammad dulu setakat jangan makan je, jumpa babi tak suruh bunuh pun. Hak ni setakat jumpa babi bunuh, jumpa babi bunuh. Jadi maksud majas yang diberikan oleh ulama kontemporari ialah meneruskan pengharaman babi. Sebab antara hujah-hujah lah, hujah-hujah logika ni, sebab penggunaan babi ni duduk dalam semua aspek, kita kata apa, kehidupan dah. Kalau dulu mungkin orang jadikan babi ni sebagai makanan saja, lepas tu kulit dia buatlah macam-macam tertentu. Tapi lah ni dah masuk macam-macam dah tak? Dalam bidang masakan pun ada unsur-unsur tu, pakaian pun unsur-unsur tu. Maksudnya nak buat kasut ke tekstil pun, maksudnya penggunaan bahan daripada babi tu dah meluas. Sampai ke ada satu tahap dulu dia panggil apa? Transplantation ke? Satu jenis perubatan, dia pembedahan. Sebab unsur organ dalaman babi ni dikatakanlah, kita punya bukan doktor, bukan sains, dikatakan dia hampir sama dengan orang. Maksudnya kalau contoh jantung kita rosak ke apa, boleh ambil jantung babi tu bubuh. Tak betul, jangan ketawa. Maksudnya dia boleh berfungsi. Maksudnya kalau kita dah rosak, bubuh dia tu boleh meneruskan hidup. Boleh meneruskan hidup organ dalaman tu. Kalau dulu kita nak marah kat orang, kita kata kamu ni berwajah manusia, berhati babi. Padahal dia tu wajah orang, hati orang. Tapi kalau maki kat ni memang jadi betul lah. Hak orang buat pembedahan tu tak? Kamu memang berwajah manusia, berhati babi. Padahal kita nak cerita pasal keganasan dia tu, tapi kebetulan dia buat bedah tu, hatu berhati babi sungguh lah. Boleh faham tak? Saja tu lawak lah. Tapi nak abadnya kalau kita sebut hatu jadi betul sungguh lah. Muka manusia kalau tukar benda tu, dia jadi boleh jadi hidup. Jadi sebab itulah di Mesir dulu, seingat saya awal 20-an, ulama-ulama di sana duk bahas, adakah haram atau diharuskan memindahkan tu untuk tujuan perubatan lah, bukan saja-saja. Maksudnya sekiranya kita tu nak ambil jantung orang lain tu, tak ada pada masa tu darurat untuk pesakit ni teruskan hidup, kita nak buang hak rosak tu, nak bubuh hak babi tu. Diharuskan atau tidak dari sudut perubatan. Jadi adakah kita tu dianggap bernajis dengan najis babi bila kata panjang lah dia punya bahas tu. Biarlah itunya, cuma nak habaq di sini. Maksudnya salah satu organ dalam babi boleh digunakan dalam pembedahan ataupun perubatan. Lepas tu bunuh Dajjal. Satu-satunya hak boleh sentuh dan bunuh Dajjal Nabi Isa je. Kita hari ni sado macam mana pun tak payahlah, kalau Dajjal main aku akan tikam Dajjal, aku akan bunuh Dajjal, aku tunggu Dajjal, tak payah action lah. Sebab orang yang akan menguruskan Allah dah khususkan. Nabi Isa je boleh bunuh. Kita setakat boleh bila berdepan dengan Dajjal, kalau boleh lari daripada fitnah dia pun alhamdulillah. Kalau Allah jauhkan kita daripada dia pun alhamdulillah. Cuma hak kita takutnya, kita duk bagi kuliah, bagi ceramah, kita duk kena fitnah lama dah, takut kita pun satu masa akan jadi apa dia? Pembenci tu tak apa, takut kita antara follower dia. Tanpa kita sedar lah. Tanpa kita sedar, kita duk jadi pengikut, kita duk jadi follower dia. Tu je. Tu duk ceramah, kita duk ceramah Dajjal ke, duk ceramah Ya'juj Ma'juj ke, duk ceramah fitnah dia, tujuan nak beringat hak tu je. Bukan nak cerita sangat pasal Dajjal itu, semua orang tahu dah pasal Dajjal. Hak cuma kita bimbangnya sistem hak dia buat, fitnah hak dia buat tu, takut kita tak kenal. Takut kita termakan. Yang menyebabkan termakan, kita jadi tak perasan, kita antara orang yang jadi follower dia, pengikut dia, yang menggunakan sistem dia untuk menyelewengkan akidah kita. Tu je. Tapi orang ni lagu tu lah, jumpa kita, tu Ustaz Dajjal. Bukan kita perangai Dajjal, sebab kita duk ceramah Dajjal, dia malas nak sebut kita, dia panggil Ustaz Dajjal tu. Kita pergi kat dia, hang pedajal aku. Dia panggil lagu tu tak? Bukan dia nak kata kita tu Dajjal. Tak tahulah, kok ada orang lain nak kata saya Dajjal sungguh-sungguh. Rasa-rasa Dajjal ke? Okey, itulah. Maksudnya, antara pengajaran yang kita boleh ambil, walaupun kita cuma baca malam ni 3 ayat. Kita baca 3 ayat saja, tapi mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk terus memahami ayat-ayat dan firman-firman-Nya.
Dengan syarat kita kena rajin, bersungguh-sungguhlah nak belajar. Sebab Allah dah bagi tahu dah kan, setiap manusia ni mengikut kemampuan yang telah ditentukan atas diri dia. Dan Rasulullah pun sebut dalam hadis-hadis, sekiranya kita punya niat ke arah kebaikan, Allah akan memudahkan niat yang kita niatkan tadi. Maksudnya kita niat nak jadi orang yang baik, orang yang soleh. Bila kita berusaha ke arah nak jadi baik dan soleh, Allah akan mudahkan kita jalan ke situ. Dan begitu juga kalau kita niat sebaliknya, kita niat nak buat buruk ke orang, kita niat nak buat jahat, dan kita berusaha nak buat jahat dengan buruk tu, Allah akan mudahkan juga jalan buat tu. Jadi tuan-tuan pilihlah jalan mana yang tuan-tuan nak, yang rasa berbaloi untuk tuan-tuan bertemu dan menghadap Allah kelak. Kalau rasa tak berbaloi untuk diletakkan dalam neraka, rasa tak berbaloi untuk terima azab dalam kubur, buatlah apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang cakap lagu tu kan, nak ikut Allah, nak ikut Nabi. Ya, memang kita nak demikian. Tetapi kita sedar hakikat, kodrat dan kemampuan kita. Kita buatlah setakat kemampuan kita. Hak kita mampu buat. Hak tak mampu, kita minta pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala atas kemampuan tersebut.